Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan sambung pembangunan algoritma tingkatan 3 berkaitan dengan bucket sort. Bucket sort adalah merupakan salah satu daripada teknik isihan yang mengasingkan item-item dalam senarai ke dalam beberapa storan ingatan. Kemudian, item-item dalam baldi, iaitu dalam storan ingatan itu, akan diisih dalam urutan yang betul. Bucket sort ini adalah lebih efisien apabila senarai item itu adalah banyak. Bucket sort akan mengisih item-item yang ada di dalam bucket atau baldi dengan menggunakan sebarang teknik yang sesuai sebelum dimasukkan semula dalam senarai. Untuk ini, kita akan gunakan teknik yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu teknik bubble sort. Apakah langkah-langkah bagi proses carian item menggunakan bucket sort? Pertama, wujudkan beberapa buah baldi untuk menyimpan item-item daripada senarai secara sementara. Kedua, tentukan julat bagi setiap baldi supaya item-item dapat dimasukkan ke dalam baldi. Ketiga, masukkan setiap item secara sementara ke dalam baldi berdasarkan julat yang ditetapkan. Keempat, isih item-item di dalam setiap baldi sementara itu. Kelima, cantumkan item-item tersebut dan masukkan semula ke dalam senarai. Cikgu akan beri satu contoh. Ini terdapat satu senarai. Di dalam senarai ini, kita tentukan dulu apakah N. Ingat lagi apa itu N? N ialah number of bucket. Maafkan cikgu. N. Apakah itu N? N ialah number of item. Number of bucket pula, cikgu akan gunakan pemboleh ubah NB. Okey, so kita ada nama pemboleh ubah yang baru. Sebelum ni kita tahu bahawa N ialah number of item. Kemudian untuk bucket sort, kita ada NB, iaitu number of bucket. Okey, so sekarang kita tentukan apakah number of item bagi senarai ini. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N ialah 6. Bagaimanakah pula untuk kita dapatkan number of bucket? Number of bucket formulanya adalah had atas bagi punca kuasa 2N. Apakah punca kuasa 2N? Punca kuasa 2N ialah punca kuasa 2 bagi 6. Jadi, NB ialah had atas bagi punca kuasa 2, 6. Punca kuasa 2, 6. Punca kuasa 2, 6, kalau kita ambil nilainya ialah 2.449. Jadi, apabila kita ambil had atasnya menjadi 3. Jadi, number of bucket adalah 3. Di sini, cikgu telah sediakan 3 bucket. Sekarang kita pergi kepada langkah yang kedua bagi menentukan julat bagi setiap bucket ini. Jadi untuk mendapatkan julat bagi setiap bucket, cikgu akan gunakan rumus pembahagi dulu. Apakah itu pembahagi? Kita lihat dahulu rumusnya. Okey. Rumus bagi pembahagi ialah had atas bagi maksimum. Apakah di dalam senarai itu? Di dalam senarai iaitu senarai yang kita ada sekarang 9, 26, 24, 17, 4 dengan 22. Apakah item yang maksimum? So, cikgu akan gunakan maximum, max di dalam L. L itu apa? L itu ialah list. Tambahkan dengan 1, kemudian dibahagikan dengan number of bucket. Jadi ini formula yang kita akan guna. Jadi kita cari apakah nilai pembahagi kita sekarang. Pembahagi
ialah bersamaan dengan had atas bagi K. Tadi kita dah lihat kan nilai maksimum di dalam senarai ini apa dia? Nilai maksimum ialah 26. Jadi maksimum di dalam senarai list adalah 26. Jadi item dia 26. Itu max L ni bermaksud apakah item maksimum di dalam senarai ini. Kemudian dah dapat kita tambahkan dengan 1. Okey. Kemudian kita bahagikan nilai ini dengan NB. Apakah NB yang kita perolehi tadi? 3. So, bahagi dengan 3. Bermaksud pembahagi ialah had atas bagi 26 tambah 1, 27. 27 bahagi 3 kita dapat berapa? Kita dapat 9. Okey, had atas bagi 9. Had atas bagi 9 bermaksud 9 lah. Okey, so jawapan kita pembahagi itu adalah 9. Nah, di mana cikgu ingin gunakan pembahagi nilai 9 ini? Okey, bagi yang pertama, kita akan letakkan 9 item di sini. 9 item tersebut adalah bermula daripada kosong. Jadi kita akan masukkan sama-sama. Okey, so dia akan bermula. Untuk bagi yang pertama, kita mulakan daripada kosong. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cikgu berhenti pada 8 kerana telah mempunyai 9 item di dalamnya. Itulah gunanya 9. Jadi julat bagi bucket yang pertama adalah bermula daripada kosong sehingga 8. Ini bucket yang pertama. Apakah item-item yang boleh dimasukkan dalam bucket yang kedua pula? Ianya akan bermula daripada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Sudah cukup 9 item kan? Jadi julatnya adalah daripada 9 sehingga 17. Bagaimana item bagi yang ketiga? Ianya akan bermula daripada 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan terakhir 26. Cukup 9 item. Jadi julatnya adalah bermula daripada 18 sehingga 26. Sekarang kita akan masukkan setiap item ini secara sementara ke dalam bucket-bucket ini berdasarkan julat-julat yang kita telah tetapkan. Kita mulakan dengan item pertama, 9. 9 perlu dimasukkan ke dalam bucket yang kedua. 9 dalam bucket yang kedua, 26 dalam bucket yang ketiga. Kita masukkan 26 di sini. Kemudian kita ada 24. 24 dalam bucket yang 24 dalam bucket yang ketiga juga, 24. Kemudian 17. 17. Okey, kemudian 4. Kemudian kita ada 22. Okey, cukup 6 item. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, semua item telah berjaya dimasukkan di dalam bucket-bucket secara sementara. Kemudian di dalam setiap bucket ini pula, langkah seterusnya adalah kita isi item-item di dalam setiap bucket ini. 4 oleh kerana dia satu item sahaja, tidak perlu diisi. 9 dengan 17 telah berada dalam keadaan terisi. 26, 24 dengan 22 kita perlu isihkan. Okey, yang dalam bucket yang ketiga ini kita kena isihkan. Jadi, apa yang berlaku? Kita akan buat dulu bermula daripada bucket pertama. Tidak perlu isi 4 kerana dia hanya ada satu item. 9 dengan 17 telah terisi. Jadi 9, 17. Kemudian kita ada 26, 24, 22 kita isihkan. So, yang paling kecil adalah 22. So, 22. Kemudian 24. Kemudian 26. Okey. Setelah itu, setelah item-item dalam semua bagi ini diisi, kita cantumkan semula
So, kita cantumkan semula 4, kemudian 9, 17, kemudian 22, 24, diikuti pula 26. Maka kita telah selesai melakukan proses bucket sort. Melihat sudukun, catat alih dan juga atur cara, kita akan sambung dalam video yang seterusnya. Sekian.